Okey, Pak. Dah. Hai, selamat lemai. Salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, saya Patricia Majestic dan ada tim U equals to U, Azri, Ashraf, Fitri dan Fakrul daripada tim U equals to U Majlis AIDS Malaysia. So, petang ni kita bertemu kembali dengan topik pengenalan organisasi gabungan Majlis AIDS Malaysia iaitu Sarawak AIDS Consent Society SACS di mana dalam gerak kerja HIV dan AIDS Malaysia. Okey, kepada penonton yang live dekat Facebook, okey, jangan lupa like and share okey untuk live hari ini. Kedua, sekiranya ada pertanyaan boleh komen di ruangan komen dekat live Facebook. Dan ketiga, sesiapa yang belum follow IG, Facebook dan Twitter U equals to you. Okey, so sekarang ni saya akan serahkan kepada Cik Murata untuk terangkan apa itu SACS. Okey, dipersilakan. Kalau saya dapat tak? Okey. Okey, jelas tak? Boleh dengar? Boleh. Okey, ya, okey. Saya adalah Murata daripada Sarawak AIDS Concern Society. Saya adalah wakil untuk Sarawak AIDS lah untuk sharing sikit berkenaan dengan SACS. Jadi ada bersama dengan saya sekarang adalah tim-tim daripada Outreach Worker, ada Kak Puspa, Kak Azalia, ada Isha, ada Felix juga. Okay, so sebelum saya mula dengan slide ni, saya just nak bagi tahu bahawa saya akan explain mengenai SACS as a whole. So dia tak akan bukan hanya sekadar kita punya program harm reduction lah, sebab kita pun nak kenalkan SACS juga, and then ada program lain yang kita buat. Okay. So yang pertama ni adalah mengenai SACS. So fokus persatuan kita ialah untuk penyebaran maklumat tentang HIV kepada semua tanpa mengira kaum ataupun agama. Okay. Dan yang ini dia menyeluruh lah untuk terutama untuk menangani transmisi HIV melalui seksual ataupun apa-apa jenis transmisi lah yang berhubung kait dengan HIV/AIDS. Okay. Yang ini adalah kita punya objektif. Objektif utama kita adalah untuk menjangkau mitos mengenai HIV/AIDS ataupun dalam bahasa Inggerisnya to dispel myth about HIV and AIDS lah. So kita pakai dua bahasa dekat slide ni supaya kita boleh reach out kepada lebih banyak orang lah. Yang keduanya adalah untuk berjuang bagi menghapus stigma berkaitan dengan HIV/AIDS. So dekat Sarawak khususnya lah. Yang ketiga adalah penyebaran maklumat yang tepat mengenai HIV/AIDS, sebab sekarang ni pun kita banyak dengar penyebaran maklumat-maklumat yang tak betul lah mengenai HIV/AIDS. And then yang keempatnya adalah untuk memberi sokongan kepada mereka yang telah dijangkiti dan keluarga mereka sekali lah. So maksudnya kita bukan cuma bagi support kepada PLHIV tetapi juga orang di sekeliling mereka yang sama-sama terjejas lah dengan benda ni ya. Dan yang terakhir adalah untuk mempromosi dan melindungi hak-hak mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Okay. Yang ini adalah kita punya, saya boleh cakap struktur organisasi lah as a whole. Okay, untuk Sarawak AIDS Concern Society. So kita ada dua tim. Satu adalah harm reduction team, iaitu tim-tim yang di bawah KKM ataupun yang berkolaborasi dengan MAC dengan program harm reduction ni. Yang satu lagi adalah Care and Support Center. Yang ini adalah projek di bawah MAF. So kita mula dengan yang harm reduction team dulu. Base kita memang di Kuching, di Batu Lintang office dekat sini. And then kita ada satu program coordinator, iaitu saya sendiri, dan 6 outreach worker. So dalam 6 outreach worker ni, 4 ada di Kuching dan 2 ada di Miri. Okay. And then apa yang kita buat adalah kita conduct preventive education program. Yang ini seperti yang saya cakap tadi, salah satunya memang di bawah dana KKM kita lah.
itu untuk program transgender, female sex worker, men having sex with men. Tapi selain itu kita ada juga reach out kepada rural communities, general population, youth. Ini youth ni termasuk di peringkat sekolah. Okay. And then untuk care and support program ni, dia base dekat Teratak Kasih Tok Nan lah, dekat Jalan Krok Sheng. Dia ada seorang program coordinator, satu trainers dan jawatan dia adalah sebagai caregiver lah. Jadi care and support center ni dia adalah community based employment center lah, dan dia memang fully untuk PL-HIV. So antara services yang dia orang offer dekat center ni adalah counselling. And then center ni juga dia macam satu venue kepada peer support group. So yang ni dia bukan support group ni, dia bukan cuma kepada PL-HIV saja, tetapi juga ahli-ahli keluarga mereka yang lain. So dia berfungsi sebagai halfway house. So maksudnya dia bukan center yang menempatkan diorang dekat situ selama-lamanya, tak. Dia cuma macam one stop lah. Contohnya macam kita ada klien yang memerlukan monitoring, contoh for example lah. And then dia datang daripada jauh, daripada Betong, daripada Seri Aman. So jadi diorang boleh stay dekat sini dalam 2-3 hari macam tu. So selain daripada transport, diorang juga ada provide macam free support dari segi makanan, dan kadang-kadang ada juga lah bahagian financial, diorang ada support juga. So semua tu memang lebih kepada support lah, support yang diorang boleh buat, semampu yang diorang boleh buat. And then yang satu lagi kita orang nak highlight dekat sini adalah berkenaan dengan community based testing. So setakat hari ini kita ada 5 staff yang train untuk buat community based testing ni, ataupun lebih dikenali dengan CBT. Kita ada staff outreach 3 orang yang boleh buat. And then staff untuk Teratak Kasih Tok Nan tadi kita ada 2 staff. Jadi untuk RTK untuk HIV ni kita dapatkan stok daripada Pejabat Kesihatan bahagian Kuching. Dan untuk sifilis RTK ni kita dapat daripada MSC lah stok dia. Jadi apa yang kita orang harapkan adalah supaya kita boleh expand penggunaan RTK untuk STI yang lain seperti gonorrhea, Hep C ataupun HPV. So sekiranya kita dah boleh cover STI yang lain ni, dia macam lebih macam mana cakap, lebih bagus lah sebab kita boleh cover. And then yang ini adalah kita punya online platform. So SSCS boleh didapati di dalam online platform ni lah. Jadi terutamanya yang Grindr ni selalunya kita lebih kepada untuk program outreach lah. And then untuk WhatsApp ni untuk kemudahan klien ataupun orang awam lah untuk kontak kita. Sebab kadang-kadang staff kita pun tak ada fully dekat office lah. So kita tak boleh rely kepada kita punya main line lah. So WeChat ni dia lebih kepada untuk program outreach juga. So selain daripada tu kita ada Instagram juga, ada Facebook. So boleh cari kita dengan nama SSCS Helpline ataupun Sarawak Ads. So ini adalah senarai klinik-klinik yang bekerjasama dengan kita setakat hari inilah yang kita ada buat referral. Okay. And dekat Kuching kita ada 7 klinik so far yang involved dengan proses referral ni. Kita ada KK Jalan Masjid, KK Kota Sentosa, KK Petrajaya, KK Tanah Putih, KK Batu Kawah, KK Kota Semarahan dan KK Setungkor. Dekat Serian kita ada 2, KK Balai Ringin, KK Siburan. Dekat Miri pun kita ada 2 klinik. Kita ada KK Miri dan KK Tudan. So yang ini yang untuk yang sampai hari inilah.
So ini adalah kita nak bagi contoh lah, contoh macam mana kita pakai kita punya online platform. So salah satunya adalah untuk buat promosi untuk free screening untuk HIV dan syphilis. So ini adalah staff-staff kita. Okay. So inilah keluarga-keluarga SSCS yang involved dengan outreach, yang involved dengan program lain juga, and then ada event dekat mana-mana. Ini jelah muka kita. Okay, yang ni, map ni adalah kita nak show dekat mana tempat kita. So kita base dekat Kuching, Kuching dekat bawah ni. Okay, and then kita dah expand untuk program MSM ke Miri sejak 2018 lah. So setakat hari ni kita cuma ada program MSM dekat Miri. Yang untuk program lain kita belum expand lagi. So ini adalah sebab kita nak bagi highlight sebab kadang-kadang macam orang cakap bukan semuanya manis lah, ada juga yang pahitnya. So yang ini adalah bila motosikal kita kena curi. Motosikal ni kita orang pakai untuk program outreach. Ya, so yang ni pun kita dapat dari donation lah. Tapi itulah sayangnya. Kena haru. Okey. Kena haru. Tak baik kan? So ini gambar ni adalah sempena program-program lain yang kita orang buat lah selain daripada program outreach. So kita memang banyak buka booth lah. Kita banyak buka table dekat klinik. Yang ni dekat klinik Jalan Masjid. Okay. So ini sempena World AIDS Day. Okay. Okay, yang ni adalah kita berkolaborasi dengan rakan-rakan NGO lain di Kuching. Okay. Kalau salah satu ni adalah ini sempena short film screening. So kita pun SSCS mempromosikan stigma dan diskriminasi. Isu yang kita nak ketengahkan masa tu adalah stigma dengan diskriminasi lah. So yeah. Okay, yang ini adalah sharing session dengan UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Nah, yang ini pun sama juga, kita ada buka booth, kita ada buat exhibition juga. Yang ini pun kolaborasi dengan UNIMAS juga. Selain daripada UNIMAS, kita ada involve juga dengan UiTM, dengan sekolah-sekolah, agensi-agensi. Okey, yang ni adalah kita orang punya program randau. Kita panggil ni program randau. Yang program ni kita start buat 2019. So memang every month kita akan ada randau, ada meeting dengan PKB Kuching, dengan stakeholder yang lain lah. So setiap bulan kita akan buat randau ni dan kita akan ketengahkan apa-apa isu lah ataupun update terbaru mengenai program ataupun perjalanan projek untuk HIVS dekat Sarawak secara khususnya lah. So kalau kita tengok dekat sini kita ada Dr. Yunis sebagai pengurusi, dia dari PKB Kuching. Kita ada Dr. Maila juga, wakil daripada klinik Jalan Masjid, so dan wakil-wakil dari SSCS lah. Okay, yang ini adalah kolaborasi dengan NGO Pink and Teal. Ini adalah untuk HPV screening. Jadi kita reach out kepada female sex worker masa ni. Kita orang buat secara lapangan dan juga secara indoor dekat Teratak Kasih Tok Nan juga. So program-program macam ni memang banyak membantu lah sebab so far kita tak ada, macam saya cakap tadi lah, kita tak ada RTK untuk HPV ya. So bila kita buat collaboration yang macam ni, kita boleh, at least kita boleh tambah servis kita lah. So yang ini adalah
kolaborasi dengan NGO lain juga, iaitu kalau kita tengok yang dua dekat tepi ni adalah sempena Batik Walk. So Batik Walk ni adalah inisiatif daripada Encik Iwan untuk buat fundraising lah bagi SACS. Yang ini kita buat program ni dekat Kuching Waterfront. So yang dua yang tepi ni adalah dengan Sarawak Club. So diorang ada bagi donation juga, ada bagi gift lah kepada klien di Teratak Kasih Tok Nang. Okay, yang ni program kita dengan pihak Swinburne Kuching ya. So dekat sini bukan SACS sajalah yang hadir masa tu, dia ada banyak NGO lain juga yang involved dekat sini. Okay, yang ni adalah program-program ataupun aktiviti di Teratak Kasih Tok Nang. So setiap diorang kan ada peer support. Okay, so setiap session diorang selalunya diorang akan buat yang lebih kepada life skill punya training lah kepada parents, macam buat kuih, menjahit ya. Jadi untuk anak-anak dia lebih kepada education lah, macam membaca, mewarna, macam tu lah. Okay, yang ni adalah apa tu? Kita boleh tengok dekat sini ada Profesor Dr. Andrew Q. Dia adalah yang ni semua adalah pelajar PhD daripada UNIMAS. So diorang ada buat lawatan dekat Teratak Kasih Tok Nang untuk lebih mengenali SACS lah, sebab ya. And then seperti yang kita semua tahu, Dato' Yohana sendiri adalah seorang pensyarah dekat UNIMAS. So jadi kita punya kolaborasi dengan UNIMAS tu memang lebih senang lah. Okay, yang ni adalah highlight untuk 2019. Rasanya ini Stand By Me 2019 ini adalah program World AIDS Day yang kita buat kerjasama dengan PKB Kuching masa tu. So kita buat charity run, and then semua gambar ni adalah gambar-gambar kita buat preparation untuk event ni lah. So yang ini adalah pengagihan bantuan makanan kepada clients semasa COVID-19 ni lah. So ini adalah kita orang punya future plan. Okay, so macam saya dah explain dari awal tadi, kita berharap untuk ada expansion of services lah untuk program CBT ni, sebab so far kita cuma ada buat RTK ada untuk dipilih dengan HIV saja. So kita harap untuk masa hadapan kita boleh expand kepada ada STI lah. Yang keduanya adalah meningkatkan networking dengan agensi, NGO, individu ataupun badan-badan corporate. So tujuannya adalah supaya kita boleh memberi bantuan kepada clients kita lah, ataupun merefer diorang kepada badan-badan kebajikan ataupun badan-badan yang berkaitan sekiranya diorang memerlukan. And then keduanya adalah untuk kita mencari possibility lah untuk partnering with private clinic ataupun health center yang lain untuk viral load test dan services yang lain. And then yang ketiga adalah dengan pharmacist lah. So yang ni kita nak kalau ada clients yang mampu, mungkin diorang boleh dapatkan ubat diorang sendiri dekat farmasi-farmasi swasta. Jadi diorang tak perlu tunggu untuk di klinik-klinik kerajaan. And then yang fokus yang ketiga adalah untuk fundraising activity. So sebagai NGO, fundraising activities ni memang sangat-sangat penting lah untuk kita mengekalkan sustainability kita. Jadi apa yang kita cadangkan adalah untuk penjualan cookies ataupun craft daripada clients. So di samping kita boleh menjana pendapatan, kita juga boleh memberi balik kepada clients kita. Yang keduanya adalah skill classes. Dia macam
mungkin kita boleh yang apa tuh, yang lebih kepada agriculture, maksudnya dia lebih jangka masa panjang. Macam kalau kita cuma buat program memasak, menjahit, so mungkin kita boleh buat lebih daripada itulah. Okay. Yang terakhir adalah untuk increase social media presence. So dekat sini kita akan utilize semua online platform kita lah untuk memperkenalkan SCCS kepada orang luar. Okay, so inilah dia, stronger together. Okay, join us, save life. #stop the stigma. Alright. So untuk sebarang pertanyaan ataupun apa-apa feedback ataupun informasi yang lebih berkenaan SCCS, boleh kontak kita orang. Nombor ni dia boleh through WhatsApp juga. So kalau ada yang lebih selesa just pakai WhatsApp, boleh pakai WhatsApp. Email pun boleh. DM kita dekat Facebook pun boleh. Okay. So ini adalah kita orang punya inilah apa tu? Team. Okay. So yeah. That's all from me. Okay. Okay. So apa yang diterangkan oleh Murata memang jelas. Okay. So kami nak nak negur siapa-siapa yang nonton kami dekat Facebook tu. Kami Kelakar Sarawak tak kau? Okay, sebab majoriti kami dah inform kawan-kawan kami dekat Sarawak ya. Mun kita orang belum mula test, okay, cari SKCS untuk mula test. Sekisahlah kita siapa, transgender kah, MSM kah, mula test. Senang je, kita kontak Sidaya dan dia akan bagi guideline macam ni, sini klinik yang berdekatan yang boleh kita mula test. Ya, sebab ada kawan-kawan kami pun ada merit link dengan kawan-kawan kami supaya nangga, supaya dia sedar untuk status dia. Okey, so apa yang diterangkan oleh Murata memang jelas dan kita faham. Okey, terima kasih Murata and team. Tapi sebelum tu kita ada soalan-soalan daripada audience kita. Okey, so soalan ni dah dijawab dekat komen, tapi kita nak tanya secara live. Okey, maybe ada yang terlepas pandang. Okey, so kita nak tanya, so macam mana orang di Sarawak yang bukan dari Kuching atau Miri nak dapatkan ujian saringan atau rawatan? Adakah SAS akan tolong juga? Okay, hi. Untuk Hi. orang yang bukan berada di Kuching, kalau dia berada di kawasan yang kita orang mempunyai kontak dengan klinik ataupun hospital, dan kita orang akan rujuk sekali. Bantu untuk rujuk dia dekat klinik dengan hospital yang berdekatan dengan tempat dia tinggal lah. Tapi kalau tempat dia tinggal tu tak ada, kita orang tak ada kontak dengan klinik ataupun hospital yang berdekatan, kita orang akan rujuk dia kepada website JomTest. Okey. So ada lagi soalan yang kedua. Okey. Kalau ada PL-HIV yang default dari first line dan kena makan ubat second line hard, ada tak bantuan SAS kepada mereka untuk mengurangkan beban mereka untuk bayar kos rawatan mereka? Okey, untuk bantuan dari segi kewangan, so far kita orang memang tak boleh nak provide sebab kita orang pun ada kengkangan kewangan. Tapi kita orang boleh rujuk dia kepada persatuan-persatuan lain yang kita orang ada link lah dengan persatuan lain yang boleh membantu untuk dia mendapatkan macam bantuan bagi second line tu. So dia akan dia takkan bayar apa-apa amount kalau dia dapat bantuan daripada persatuan lain, which is kira dapat fee jugalah. Okay. Kalau So dibantu. ada lagi tak penambahan? Okay, so terima kasih Ishak dengan Okay. jawapan yang sangat jelas untuk mereka-mereka yang menonton tu, dan saya harap apa yang persoalan korang dah dijawab oleh dengan jelas ya. Okay, so sekarang ni macam kita tengok slide tadi ada projek MSM dekat Miri. Betul? So Betul. ada tak expand
untuk projek-projek lain pula? Contohnya macam transgender, female sex worker, ada tak dalam perancangan? Cik dah baca. So far kita belum ada projek dekat belum ada projek bagi female sex worker ataupun transgender dekat Miri. Tetapi kita outreach worker MSM kita juga dekat Miri, dia ada buat buat survey juga dekat transgender dengan female sex worker. So tetapi Dia kita cover tak ada all. outreach worker dekat sana lah yang memang khas buat untuk projek-projek selain MSM ni. So tapi proses referral tu masih ada. Kita masih ada numbers, ya. Cuma Sebab dia kenapa? tak. Sorry? Tak apa. Sebab kenapa saya bertanya? Sebab ada macam segelintir transgender dekat Sibu, mereka sering bertanya tahu macam mana nak buat ujian saringan. Sebab tempat-tempat diorang kan macam, saya faham Ya. dekat Sarawak cuma ada 2, satu dekat Ya. Miri, satu dekat Kuching. Ya. So untuk diorang Sibu pergi di Kuching tengah-tengah. memang yang lama, okey, buang masa. So kebanyakan mereka bertanya kepada kami, macam mana dengan Sibu pula? Kalau mereka nak menjalani ujian saringan, so macam mana? So, ya, ini adalah kita punya limitasi lah, sebab kalau kita nak offer servis-servis ni dekat Sarawak, sebab kita tahu Sarawak ni satu state yang sangat-sangat besar, ya. Betul. Even Kuching alone dia dah jadi macam satu negeri sudah. So itu memang salah satu cabaran dia lah. Tapi sekiranya kita ada klien-klien daripada bahagian-bahagian lain seperti bahagian di Bintulu ataupun Sibu yang kontak kita untuk bertanyakan mengenai tempat yang diorang boleh buat testing, kita boleh bagi suggestion. Ya, itu tak ada masalah. Kita reachable through social media, kita tak mengira klien daripada Kuching kah, daripada mana, yang tu kita tak kira lah. Cuma untuk physical contact tu mungkin ada keterbatasan lah. Ya. So kita faham untuk situasi mereka datang memang sukar. Kekangan masa lagi, sekarang PKP lagi, nak jaga SOP lagi, memang susah. Tapi sekiranya kalau mereka ingin bertanya dan mereka nak tahu pasal status diorang boleh kontak kepada SAS Sarawak. Simple je. Betul. Tak nak sibu daya, tak nak sibu dalih. Semua atas diri sendiri, betul? Betul. Kalau kita nak tahu pasal diri kita, go lah, tanyalah, cari. Betul tak? Itu kegunaannya internet. Daripada kita mencari benda-benda yang tak berfaedah, better kita cari benda untuk kebaikan diri sendiri. Betul tak? Okay, lepas tu, okay, ni based on my experience lah. Okay, saya kalau ikutkan, saya dari Serian. Okay, untuk pendekatan dekat Serian memang kurang. Okay, especially adalah penggunaan kondom, sex education lah. Yang kedua adalah HIV. Okay, diorang fikir bila kita nak suruh mereka buat ujian saringan HIV, mereka fikir okay, benda ni berapa nak check, kita bukannya kita bukannya berisiko, tapi secara terlangsung kita tengok rutin harian. Contohnya penggunaan kondom memang kurang pengetahuan pasal kondom. So ada tak langkah-langkah macam korang nak buat talk ke, ada tak teringin nak pergi jelajah Serian ke, macam mana tu? Kalau cakap keinginan untuk menjelajah seluruh Sarawak ni, seluruh tim ni memang boleh. Tapi itulah, kita ada kekangan kita juga sebab dari segi funding. Tapi kita sekarang ni memang kita fokus adalah lebih kepada menggunakan kita punya online platform lah, sebab kita tak boleh reach through setiap bahagian dekat Sarawak. So jadi memang kita akan guna pakai kita punya online platform. So kita harap orang luar dekat sana, kalau orang ada info yang nak bertanya ataupun apa-apa sajalah, tak semestinya berkenaan dengan testing. Boleh juga bertanya mengenai HIV ataupun mengenai cara penggunaan kondom yang betul. Benda-benda macam tu, kita terima setiap soalan. Kalau ada benda nak bertanya yang kurang pasti, please contact us. Dengar tu penonton dekat luar sana. So kalau ada pertanyaan ke, jangan malu, tanya je kepada SAS. Jangan diam je. Kalau diam memang tak boleh buat apa-apa lah. Memang Jangan tak ada malu. jalan penyelesaian. Jangan Betul takut, jangan malu. Kita terima semua.
kita menerima dengan hati yang terbuka. Ya, betul. Pintu sentiasa terbuka untuk menjemput siapa-siapa nak tahu pasal diri diorang. Okey, so macam penggunaan kondom kan. Okey, penggunaan kondom, ramai orang fikir kalau kita bagi kondom, kita apa? Kita fikir kita bagi kondom kepada orang, orang akan fikir okey, dia nak menyuruhkan kita buat seks ke? So cenderung kepada seks. So apa komen korang? Ya, ini kita memang tak boleh mengelak lah perspektif yang negatif ni. Cuma yang kita boleh buat adalah kita fokus. Sebab salah satu kita punya goal tadi adalah HIV prevention. Sebab apa-apa saja yang kita buat pun, setiap orang ada perspektif dia orang sendiri. Yang kita boleh buat adalah kita fokus dengan goal kita. Kita bukan badan-badan NGO yang apa tu? Kita ni bukan badan NGO yang berkaitan dengan agama, you know. Betul. So maksudnya kita tak akan menyentuh soal latar belakang pekerjaan ke apa ke yang tu kita tak masuk campur. Kita hormat privacy clients kita. Okay, fokus kita adalah mengurangkan jangkitan HIV/AIDS. Okay, so feedback negatif ni kita anggap itu sebagai cabaran lah. Yang itu memang kita akan hadapi lah dari semasa ke semasa. Yang kita boleh buat adalah kita keep on bagi awareness. Yeah. Itulah masalah dia. Stigma dan diskriminasi ni tak tahu nak cakap macam mana. Dari dulu sampai sekarang memang ada. Even siapa-siapa pun akan terima benda yang sama. Okay, so kalau kita bercerita pasal stigma dan diskriminasi, okay. So macam mana SAS sendiri handle sekiranya ada tomahan-tomahan negatif yang diberikan masyarakat kepada SAS? Macam saya cakap tadi, kita akan cakap bahawa fokus kita adalah untuk HIV prevention. So memang even dalam kita orang punya online platform sendiri, social apps pun kadang-kadang kena sumpah seranah pun ada, you know. Apalah korang ni macam menggalakkan seks saja. Habis rosak anak orang benda-benda macam tu. So feedback ni dia memang macam-macam feedback. Tetapi ada juga feedback yang positif. So bagi saya kita lebih fokus kepada benda yang positif lah. Betul. You know? Sebab walaupun benda ni memang susah kita nak educate public secara terus. Sebab benda ni dah memang macam nak cakap tabu. Memang isu-isu yang tabu. So untuk keluar daripada kelompok ini, dia memang memakan masa, bukan setahun, bukan 2 tahun. Sebab perspektif masyarakat ni bukan satu benda yang kita boleh ubah sekelip mata. You know? Ya, yang tu kita terima segala cabaran, segala tomahan, kita terima saja. Kita cuma cari tengok dia daripada sudut yang positif lah. Sebab dalam banyak-banyak tomahan yang negatif pun banyak juga yang positif kan. Okey, betul tu. Okey, mungkin sekarang ni SACS boleh berkongsi apakah halangan setakat ni pada musim pandemik sekarang ni. Sekarang kalau tengok dekat kita ada PKP dekat Sarawak sekarang ni, PKP dah tak ada kan? Kita ada PKPB masih. Syarat. Yes. Jadi apa halangan terbesar SACS pada musim pandemik ni? Musim pandemik ni saya tengok yang untuk perjalanan projek yang paling mendapat kesan adalah projek transgender dengan female sex worker. Sebab sejak dari tahun lepas pun, sejak bermulanya MCO, banyak klien-klien kita yang sudah tidak berada di tempat-tempat operasi diorang. Banyak juga yang sudah balik ke kampung. And then ada juga tempat-tempat operasi yang ditutup. Even sampai sekarang ada juga yang belum dibuka. So macam contohnya macam satu brothel ni, so I don't want to mention the name. So operasi dia tutup. So dekat situ kita ada banyak klien SW. So jadi klien-klien kita dia orang tak ada choice. Okay? So dia orang kebanyakannya memang balik kampung, and then some switch kepada pekerjaan-pekerjaan lain lah. Yang untuk MSM, halangan-halangan lain dia adalah untuk perjumpaan secara fizikal lah. Sebab sekarang ni pun kita tak
kita tak galakkan sangat terutamanya dekat kawasan-kawasan yang seperti dekat Kuching lah, ada certain tempat yang agak-agak crowded ke apakah, yang tu memang kita tak galakkan unless kita ada request lah daripada clients untuk berjumpa secara fizikal dan untuk memberikan servis kita lah macam break kondom dan pre-J. Yang tu memang kita ada buat. Cuma fokus dia sekarang memang kami lebih kepada online dulu. Betul, sebab PKP ni kita banyak aktiviti yang terbatas, jadi sekarang kita lebih banyak menggunakan platform online untuk buat kerja, betul tak? Betul. Jadi kepada semua penonton kat luar sana, dekat Facebook tu, kalau nak berhubung dengan SACS, boleh berhubung mereka di Twitter, ada Sarawak AIDS, betul tak? Dengan Facebook juga ada juga. Dan juga kalau siapa-siapa yang menonton pada hari ini yang nak free angpau ni istimewa ya, special untuk sesi pada kali ini. Angpau ni berisi kondom, okay, special daripada Pisang Team. Ya. Dekat form yang kami share dekat ruangan komen. Okay. So Patricia, ada tak soalan lagi kepada SACS? Sebentar ya, kita tengok dekat Facebook ya soalan-soalan. Okay. Azri, lagi soalan Azri? Mungkin SACS boleh memperkenalkan ahli-ahli kat sana, siapa yang ada sekarang. Promote diri, okay. Promote apa yang kami mau kita promote bahasa Sarawak. yes, bahasa Sarawak. Itu yang penting. Okay, boleh. Kita mula dengan Kami mau kita promote bahasa Sarawak juga. Kak Puspa lo. Selamat petang, okey. Kami tu Kak Puspa, okey. Kami tu pekerja orange lah, tu berseru. Tapi bila dekat Sarawak ni, kalau tu berseru tu, apa tu berseru? Dia jatuh, si panggil bahasa Bisaya dah. Ambil kondom kak? Ya, ambil kek lapis. Bahasa isyarat. Kek lapis kondom. Tu ya, mereka tu ya lah. Okay. Jadi Kak Puspa dah lama dengan SSCS. Jadi as a member volunteer since 1998, she was formed. Okay. Lepas tu bila kita ada budget untuk program TG dan SMU, jadi kita jadi full staff lah. Gitulah. Jadi Kak Puspa ni dah buat selain buat orange dengan TG dan prevention worker, kita ada buat ni lah, buat testing. Buat testing saringan bahasa community ya. Tapi betul kita nak showkan supaya kalau mereka tu nak bertest, kontak kita orang. Jangan segan, jangan malu, kita bersedia membantu. Okey. Terima kasih semua. Introduction. Siapa lagi mau promote? Hai, Anak ikan baru. saya ikan indah. Hai, nama kami Felix. Buka kah? Yes. Aduh. Hai semua, nama kami Felix. Kami baru join SSCS tahun tu, bulan 1. So, banyak gig lah yang kami perlu belajar. Kami tak, bukan kena Cina lah, sebab kami tak orang Cina. Tapi Cina sesat sikit lah. Tapi kepada klien-klien yang Cina ya, kita mau, mungkin kita takut kita siapa communicate dengan agensi kami orang, boleh je kontak kami. Kami cobalah kakak dalam Cina juga, saya sudah faham sikit. Okay, boleh. 嗨，如果你们有谁要知道关系HIV 跟那些性病的话，你们可以找我们的Sarawak AIDS agency 啦。我是这边唯一一个华人，所以如果你们能够 contact 我，就直接 contact 我，不用怕。We are very friendly。OK， 要加你kami。谢谢。Azhar? Kaza, kau mana? Ya, orang kerja dah. Ada lagi tadi tak? Ada lagi tak? Okay. Terus, siapa pula? Perkenalkan diri. Selamat petang, saya Azalia. Buka. Pekerja temu seru untuk pekerja seks wanita dan transgender. Saya harap semua di luar sana
dapat rakan-rakan dapat bekerjasama, membantu Ada tes lagi ya. dan buat ujian. Kalau nak kalau nak buat tes screening test, boleh kontak tim kita orang dari Sarawak AIDS Concern Society. Barulah. Sibuk pusing tak? Okay. Last nak, Momo dah. Okay. Paling panjang, tak kena paling panjang. Okay, hi semua. So, nama kami Muhammad Ishak bin Nasdi. Kami petugas temu seru untuk program MSM. Tapi kami encourage sesiapa yang rasa dirinya mau datang tes, maulah tes HIV ataupun maulah tes penyakit berjangkit yang lainnya, semua boleh datang sekali lah. And then dekat situ, dekat office kami orang terima semua orang untuk datang maulah tes. Sekira apa kita orang pun orientation, sekira apa kita orang pun behavior. So kami orang terima semua. And saya dah charge free, tapi kami orang galak-galakkan kita orang isi tabung kami orang. Tabung SSCS. Tak duit. Oh, minta duit. Cik malu muka. Sedekah bah. Ikhlas hati dah. Si Kaisar janji seikhlas hati nak. Ya. Yes. Mau promosi pasal dana. Promote. Selalu bah. So promote lah, siapa nak promote tu pasal dana. Okay. Untuk sesiapa yang berminat mau beri donation, kami ada share dekat Facebook Live. Kami orang punya account number, so kita orang boleh tanggal dekat share. Kita orang boleh donate dekat nombor account ya. RHB Bank. RHB Bank. Boleh Tapi baca so si far nombor. Nombor RHB. Ada 14 sikit nombor, is it? Alah, kita baca lah. Oh, 2111 4650 0472 90 RHB account. Nama Persatuan Prihatin AIDS Sarawak. Okey, terima kasih. So siapa-siapa mau beri sumbangan sebab sedikit nak. Okey, so kita boleh direct kontak Persatuan Prihatin AIDS Sarawak. So nombor akaunnya RHB 21114650047290. So memberi sumbangan lah. Tanpa kita siapa lagi nak beri sumbangan, betul sih? Betul. Okey. So ada lagi sih yang boleh promote diri? Saya dah. So far kami Tidak, semua dah promote diri dah. Okey. So Azri, ada lagi soalan? Okey, mungkin boleh tanyalah SACS berkaitan dengan PrEP. Okey, macam mana pula orang yang dekat Sarawak nak dapatkan PrEP? Ada tak SACS sediakan ataupun linkkan dekat mana-mana? Cuba terangkan. Okey, untuk sesiapa yang berminat untuk mendapatkan PrEP dekat Sarawak, yang boleh datang kat office kami orang, and then kami akan explain further in details apa yang PrEP, and then kira macam kami akan counselling first, why do you need PrEP, and then explain all the details, and then mun benar kita orang confirm kita orang mau makan PrEP, and then kami akan rujuk kita orang kepada doktor yang kami kenal personally yang willing to assist you to get PrEP. Sebab PrEP memang sangat perlukan doktor untuk monitor kita orang. And then not all the doctor can prescribe PrEP. Yang mesti specialist. Okey, dengar tu pesanan dekat luar sana. Siapa yang nak dapatkan PrEP boleh je kontak SACS, tapi dia akan linkkan dekat doktor sebab hanya doktor je yang boleh monitor tahap kesihatan anda sama ada sesuai atau tidak untuk mengambil ubat PrEP tersebut. Okey. Okey, jadi dekat Sarawak sana, kalau nak bercerita tentang tahap kesedaran tentang HIV dan AIDS, macam mana perbezaannya? Ada tak sepanjang mungkin siapa-siapa yang bekerja dengan SACS, macam mana dengan tahap penerimaan mereka tentang HIV dan AIDS dekat sana? Mungkin macam mana tu? Dia macam bila cakap pasal penerimaan orang, and then
pasal ni dia macam susah nak cakap, susah nak explain sebab kita orang tak pernah berada dekat negeri lain. Tak pernah bekerja dekat negeri lain, so we cannot compare macam mana. But then so far apa yang kita orang experience dekat Kuching sendiri, dekat Sarawak sendiri, like some people they still macam in denial. Dia orang ingat dia orang macam dia orang rasa diri dia orang masih selamat sebab tak ada tanda atau tak ada simptom. So dia orang cakap kenapa perlu buat test sebab saya tak sakit. So mereka masih ada mentality macam tu, and then which we will try to educate them, and then memang bagi tahu dekat dia lah sometimes this infection memang tak ada sign and symptom at all. So kita orang akan educate dia lah, and then ada pula yang macam takkan mengaku yang dia pernah melakukan seks sebab dia orang takut stigma lah macam tu. So apa-apa pun semuanya terpulang pada mereka, sama ada Yes. mereka nak dapatkan pengetahuan tu ataupun tidak, betul tak? Betul. Setakat ni SACS telah bekerjasama dengan berapa buah klinik dengan hospital? Klinik total Kuching, dekat Kuching saja kita orang ada 7 buah klinik, and then dekat Serian ada 2, and dekat Miri pun ada 2. So total 11. Ada 11 buah klinik lah. Jadi ada tak waktu bekerja sama dengan stakeholder semua ni, ada tak ada cabaran ataupun halangan Of daripada course. SACS? Salah. Paling utamanya adalah jarak, and then jarak satu lagi, and then kita orang kekurangan staff sebab staff kita orang ada yang buat outreach dekat Kuching 4 orang, and then 4 orang tu je lah staff, and then klinik pula banyak, and then waktu dekat klinik dia lain-lain, and then appointment dekat klinik satu lagi ruang dekat klinik, which is kebanyakan klinik dekat Sarawak klinik dia kecil, jadi tak ada ruang untuk duduk. So usually bila kita orang datang nak rujuk klien pun kita orang akan berdiri dekat situ. Just yelah macam tak ada privacy sikit lah bila kita orang nak bercakap dengan klien, nak terangkan dia, nak counselling apa semua. So memang tak ada privacy bila dekat klinik untuk kita orang. Tu antara cabaran-cabaran yang kita orang ada lah bila nak berada dekat klinik, dekat hospital. Okey, dengan halangan yang SACS hadapi, mungkin pada akan datang akan boleh akan ada penyelesaiannya nanti. So siapa-siapa yang juga nak berkongsi untuk dana mereka, boleh pergi ke RHB account 21114650047290, Satuan Prihatin AIDS Sarawak. Okey. Lagi apa-apa lagi, Patricia? Okay, so saya harap apa yang dikongsikan kepada kita pada hari ini menjadi inspirasi dan tanggungjawab bagi kita semualah. Okay, so akhir kata daripada kami semua, terima kasih kepada sesiapa yang menonton. Terima kasih kepada SACS Sarawak, okay, iaitu Kak Puspa, Thank you. Ishak, Murata, Suruh bagi diorang bagi pesanan. Felix. Okay, so kami mau kita beri pesanan terakhir untuk penonton di luar sana. Tapi kami mau kita akan Alam akhir. Salam yang teristimewa. Jangan lupa SSCS lagi ya. Kita Sarawak kita ingat akan orang. Jadi sama sekali rakan-rakan klien, maknya dan tim worker tu jangan lupa lah segan untuk buat tes ujian saringan. Tes. Thank you Patricia, semua Azri, Malaysian Equal to for support, Paku, MSC semua. Thank you very much. Dan juga para penonton. Kelak mun kami balik Sarawak, kami singgah dekat Datang lah. Kelak kami singgah setia. Belit-belit didah kami kok lakas najo lang pada Sarawak. Dia nak KL. Okay, good. So kita akhiri dengan bye semua. Bye. Terima kasih. Yes. So Bye. bye. Bye.
macam Teletubbies. Yang tahu